Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin menerangkan mengenai seni warisan tulisan Jawi di Kelantan. Sebelum itu kita memulakan dengan pengenalan dan sejarah tulisan Jawi itu sendiri. Menurut Kamus Dewan edisi 4, tulisan Jawi diambil daripada huruf-huruf Arab dan penambahan 5 huruf baru untuk disesuaikan dalam penulisan bahasa Melayu. Penambahan 5 huruf baru tulisan Jawi dalam bahasa Melayu itu akan dibincangkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Jadi secara umumnya tulisan Jawi ini merupakan tulisan rasmi kerajaan tanah Melayu kita satu masa dahulu. Jadi tidak hairanlah jika di negeri Kelantan tidak asing menggunakan penulisan tulisan Jawi. Dalam pada masa yang sama, tulisan agung ini juga menjadi tulisan rasmi surat menyurat antara kerajaan tanah Melayu dan pemerintah luar yang menggunakan tulisan Jawi. Lain daripada itu, terdapat juga contoh lain seperti Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, Hukum Kanun Melaka pada penghujung abad ke-19. Tulisan Jawi ini hadir melalui pedagang-pedagang Arab yang berdagang di Nusantara. Bagi menyebarkan usaha dakwah mereka, mereka telah memperkenalkan tulisan Jawi daripada pengaruh tulisan Arab. Terusnya, berlaku 4 evolusi tulisan Jawi di Malaysia. Pertama, tulisan Jawi Pakatan. Kedua, tulisan Jawi Zabah. Ketiga, tulisan Jawi Dian. Dan kini, tulisan Jawi yang disempurnakan oleh Dewan Bahasa dan Pusaka. Tulisan Jawi inilah yang kita gunakan sehingga kini. Namun demikian, yang lebih menyedihkan kita, kini tulisan Jawi telah terjejas akibat daripada penjajahan Barat, terutamanya penjajahan British dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 yang telah memperkenalkan tulisan Rumi bagi menggantikan tulisan Jawi. Jadi anda hanya mendengar isu ini tanpa berbuat apa-apa dan tidak mengambil tindakan. Kita haruslah bergerak ke depan dan mempertahankan dan memelihara tulisan ini daripada ditelan zaman. Kita ambillah contoh penulisan seharian seperti di negara Cik Siti Orang Kembang, iaitu Kelantan Darul Naim, yang menggunakan tulisan ini sebagai tulisan rasmi kerajaan negeri. Dan di setiap papan tanda di negeri Kelantan akan adanya tulisan Jawi sebagai tulisan alternatif, namun tidak mengenepikan langsung tulisan Rumi sebagai tulisan utama. Contohnya anda akan dapat lihat di video yang seterusnya oleh ahli kumpulan saya lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amiruddin Biokteman, nombor metrik C19A0284. Saya akan menerangkan tentang sejarah tulisan Jawi di negeri Kelantan. Sebagaimana yang kita tahu, tulisan Jawi mempunyai sejarah yang panjang di negara ini, khususnya di negeri Kelantan. Penggunaan huruf Jawi sebagai tulisan ilmiah utama di Kelantan dapat dilihat melalui kitab-kitab dan manuskrip karya ulama yang terdahulu. Selain itu juga, tulisan Rumi berhadapan dengan cabaran dan rintangan semasa kemodenan serta dasar pendidikan anak bangsa yang tertumpu sahaja kepada tulisan Rumi dan bahasa Inggeris sebagai penulisan dan pertuturan mereka. Dalam kelesuan serta ketidakprihatinan masyarakat menjaga tulisan Jawi, Kerajaan Negeri Kelantan telah menggubal serta meluluskan Warta Kerajaan Negeri Kelantan Majlis Pembedaran Kota Baru 1990 pada tahun 2007 sebagai asas utama menggalakkan penggunaan tulisan Jawi sebagai kegunaan utama dalam pelbagai urusan di Kelantan. Okey, dari segi kedudukan keistimewaan tulisan Jawi di Malaysia. Keistimewaan tulisan Jawi di Malaysia dilindungi oleh Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan kerana ianya sebahagian daripada bahasa Melayu. Selain itu, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 9 dan 10 Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan 67 yang menjamin kelangsungan tulisan Jawi dan angka Arab melalui pengajaran bahasa Melayu kepada setiap warga negara di Malaysia. Oleh itu, masyarakat di negara ini tidak boleh mempersoalkan pengenalan tulisan Jawi di Malaysia. Okey, saya akan menunjukkan contoh-contoh papan tanda yang menggunakan tulisan Jawi di negeri Kelantan.
Baiklah, saya akan sambung dengan penggunaan huruf-huruf yang baru dalam tulisan Jawi seperti berikut, iaitu ca, pa, nga, ga, va dan nya. Okey, bagi menggambarkan perkataan tulisan Jawi tersebut, kita menggunakan dalam perkataan seperti bagi ca ialah Cina. Yang kedua, pa pula untuk penggunaan apa. Yang ketiga, ga kita boleh guna dalam perkataan nganga. Yang keempat, ga pula boleh digunakan dalam perkataan syurga. Yang kelima, va boleh digunakan dalam perkataan van. Yang terakhir ialah penggunaan nya. Nya boleh digunakan dalam perkataan nyawa. Huruf va diperkenalkan pada tahun 1983 untuk mewakili huruf V. Yang kedua, huruf A imbuhan iaitu hamzah yang berada 3/4 dari garis asas diperkenalkan pada tahun 1983. Ia digunakan pada perkataan berimbuhan seperti kebangsaan. Namun, tiada font dewasa ini yang mempunyai kemampuan untuk memaparkan huruf hamzah. Kebanyakan penggunaan menggunakan kaedah superskrip untuk mengubah kedudukan hamzah. Seterusnya, kesedaran rakyat Malaysia tentang penggunaan tulisan Jawi seperti kita lihat di dada-dada akhbar yang menyatakan menggunakan seni hot dan tulisan Jawi bagi mata pelajaran bahasa Melayu tahun 4 adalah kekal. Hal ini kerana generasi muda sebagai penerus bangsa memainkan peranan penting dalam hal ehwal negara, sama ada dalam mendukung ketaatan beragama, memperkukuhkan budaya serta menjana kestabilan politik dan ekonomi. Pada masa yang sama, tulisan Jawi dilihat sebagai lambang ketabanan bangsa, terutama sekali menerusi peranan tradisionalnya sebagai lingua franca di dunia Melayu. Di negara Brunei Darussalam misalnya, kelangsungan tulisan Jawi terletak pada pengubalan dasar dan sikap generasi muda selaku pengguna. Dalam erti kata lain, situasi penggunaannya kini dapat memberikan sedikit sebanyak gambaran berkenaan kesediaan golongan ini dalam meneruskan sebarang usaha memperdayatahankan tulisan Jawi. Justru, kajian ini diharap akan dapat memahami perspektif generasi muda terhadap tulisan ini, terutama sekali setelah meninggalkan pendidikan agama rendah. Dengan menggunakan kaedah analisis kuantitatif ini, kajian yang dijalankan terhadap responden dari 5 institusi pengajian tinggi negara ini diharap akan dapat memperlihat perspektif secara situasi penggunaan Jawi mutakhir ini, yang tentunya akan dapat bertindak selaku indikator awal bagi sebarang bentuk perancangan dalam melihat kesediaan generasi muda dalam mengekalkan kedayatahan tulisan ini dalam konteks tempatan, serantau dan antarabangsa. Kesedaran ini tidak terutamanya kepada orang Kelantan sahaja. Golongan muda turut membangkitkan tulisan Jawi ini untuk mengekalkan tulisan Jawi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Labudashdan, anak lelaki Kumar. Nombor kad matriknya C19A0171. Hari ini saya akan meneruskan pembantangan dengan isu polemik tulisan Jawi yang berlaku di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk memperkenalkan tulisan Jawi dalam mata pelajaran bahasa Melayu kepada murid tahun 4 di semua sekolah vernipler. Perkara ini telah mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat. Isu ini menjadi hangat apabila terdapat golongan yang menentang cadangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh ada yang melihat penambahan Jawi ini hanya akan membebankan murid dan guru.
Ini adalah salah faham kerana Jawi adalah sejenis tulisan dan bukan bahasa baru untuk belajar. Ada juga yang berkata memandangkan tulisan rasmi Malaysia adalah rumit, maka pembelajaran kad Jawi tidak penting dan tidak mempunyai nilai praktikal kerana ia tidak membantu menambah baik bahasa Malaysia. Bekas Presiden MCA dan Menteri Pendidikan Wika Siong berkata jika kerajaan ingin memupuk penghargaan terhadap tulisan Jawi, ia harus dimasukkan dalam kelas seni dan bukan bahasa. Pada pendapat saya, pengenalan tulisan Jawi adalah baik untuk semua masyarakat. Kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pembelajaran sesuatu yang baru. Pengenalan tulisan Jawi juga tidak akan menggugat pegangan agama seseorang. Pengenalan tulisan Jawi ini mampu memberikan impak positif dalam melahirkan moral insan yang seimbang untuk pembangunan negara. Mungkin pada masa akan datang, tulisan kaligrafi Cina dan Tamil boleh diperkenalkan menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik. Pengenalan seni kad dan tulisan Jawi oleh kerajaan perlu dilihat dari perspektif positif yang membuka ruang dalam kepada kaum Cina dan India mengenali kedua-dua seni tersebut serta dapat melestarikan perpaduan kaum. Mempelajari suatu ilmu tidak membawa kerugian, malah membawa manfaat untuk mempelbagaikan kemahiran seseorang individu. Penggunaan alatan seni kad dan Jawi pasti menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan mencipta suasana pembelajaran yang lebih efektif serta mampu meningkatkan kemahiran komunikasi murid dalam pelbagai bahasa. Di Kelantan pula, undang-undang telah mewajibkan penggunaan tulisan Jawi di setiap papan tanda premis perniagaan dan papan iklan serta nama jalan di sekitar Kota Baru yang bertujuan untuk memastikan warisan Melayu terus kekal dan subur, terutama untuk generasi masa hadapan. Masyarakat lain di negeri tersebut juga menyambut baik memperkenalkan tulisan Jawi. Saya berharap masyarakat dapat meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pengenalan Jawi dan kerajaan haruslah mengambil beberapa langkah untuk memartabatkan tulisan Jawi tersebut. Sekian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Azmi. Nama matrik saya adalah C190334. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan langkah-langkah bagi mempertabatkan tulisan Jawi untuk subjek teknik persembahan visual. Baiklah, saya akan mulakan memberitahu antara langkah-langkah bagi mempertabatkan tulisan Jawi. Saya akan teruskan. Baiklah, antaranya ialah tulisan Jawi perlu diterapkan dalam sistem pendidikan pada masa kini. Dalam dunia sebelum moden ini, hal ini dianggap perkara yang agak remeh kerana jarang sekali kita menggunakan tulisan Jawi ini sebagai panduan kepada kehidupan harian kita. Kita tidak lagi guna tulisan Jawi, surat khabar, internet, buku teks, pelajar apa semua. Dan oleh itu, guru-guru dan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia seharusnya memberikan penekanan tulisan Jawi dalam sistem pendidikan bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya ialah menerapkan tulisan Jawi di dalam bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana tulisan Jawi seringkali dianggap sebagai bahasa agama atau tulisan agama Islam. Tapi perkara ini dianggap agak kolot kerana ianya ialah tulisan, bukan saja untuk tujuan keagamaan. Dan oleh itu pihak Kementerian Pelajaran seharusnya membuat buku teks dengan menggunakan tulisan Jawi bagi bukan saja orang Melayu saja menggunakan tulisan Jawi ini, malah India, China atau apa-apa bangsa yang tinggal di negara ini. Dan seterusnya, pada masa yang sama, sebagaimana kita tahu, titik tolak pembelajaran bermulanya daripada rumah. Apabila ibu bapa menggunakan tulisan Jawi dan mengajar tulisan Jawi kepada anak-anak mereka, maka anak-anak mereka akan lebih fokus pada tulisan Jawi dan tidak akan menganggap sebagai tulisan Jawi ini perkara yang remeh. Oleh itu, bapa memainkan peranan yang amat penting dalam menerapkan diri anak-anak untuk mentabatkan tulisan Jawi ini. Sebab kata orang, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Dan seterusnya ialah baiklah, Dewan Bahasa dan Pustaka juga seharusnya memainkan peranan dari segi penerbitan seminar dan pameran tentang tulisan Jawi, juga mula memperkasakan tulisan Jawi.
Contohnya, Dewan Pustaka dan Bahasa ini boleh mengadakan satu convention secara besar-besaran, dan dia perlu disiarkan di media, di internet, di TV dan sebagainya untuk memberitahu orang ramai tentang convention ini. Dan jika mereka berminat, mereka boleh hadir convention itu dan seterusnya dapat mempelajari tentang tulisan Jawi. Baiklah, langkah yang seterusnya yang wajar diambil sebagai salah satu daripada langkah-langkah mentadbir tulisan Jawi ini adalah dengan melaksanakan tulisan Jawi sebagai antara tulisan yang dipaparkan di papan-papan tanda tidak kira mana pun, maupun bawah jalan, penunjuk arah, banting-banting periklanan produk, dan juga sebagainya, selain daripada bahasa lazim yang kita sentiasa lihat, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Dan seperti mana yang kita maklum dan seperti mana yang kita tahu, masyarakat di Malaysia atau dalam istilah lainnya pengguna jalan raya di Malaysia ini, papan tanda atau penunjuk arah merupakan rujukan utama mereka apabila mereka nak menuju ke mana-mana destinasi. Walaupun wujudnya teknologi seperti Google Maps, Waze dan sebagainya, tapi mereka masih menggunakan papan tanda di jalan raya untuk sebagai rujukan mereka. Jadi apabila pihak kerajaan atau pihak yang bertanggungjawab meletakkan tulisan Jawi di papan tanda di jalan raya tersebut, secara tidak langsung pengguna jalan raya akan melihat dan membaca tulisan tersebut, dan ini dapat memberitahu mereka bahawa secara tak langsungnya dapat memberitahu mereka tentang wujudnya penggunaan tulisan Jawi di negara ini dan masih lagi diguna pakai, dan ia bukan satu tulisan yang kuno. Dan seperti mana kita lihat di beberapa buah negeri yang telah menggunakan atau mempraktikkan kaedah ini, seperti di negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Kedah yang telah menggunakan kaedah meletakkan tulisan Jawi di samping meletakkan tulisan lazim bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris di papan tanda dan iklan di negeri mereka. Dan ini satu yang harus diperhatikan di seluruh negeri di negara Malaysia ini. Baiklah, kesimpulannya, nilai etika dan martabat bahasa dan tulisan Jawi ini sebenarnya sudah berdiri pada tahap tinggi. Walau bagaimanapun, setengah majoriti masyarakat di negara kita menganggap ini perkara yang remeh. Dan sedihnya, masyarakat Melayu sendiri tidak memandang serius terhadap isu ini. Dan sepatutnya masyarakat Melayu menjadi tulang belakang dan tonggak utama bagi mentadbirkan tulisan Jawi ini. Pada zaman dahulu kala, sebelum kedatangan orang asing, bahasa tulisan Jawi seringkali digunakan di urusan rasmi, dan di semua, tak kira apa-apa urusan pun, tulisan Jawi digunakan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia dan tidak kira bangsa, agama, Melayu, India, Cina, perlu mentadbirkan tulisan Jawi ini. Dan ingat, tulisan Jawi ini bukanlah sekadar tulisan bagi agama Islam, dia tulisan yang boleh jadikan bacaan dan penggunaan untuk semua masyarakat. Sekian, dan saya harap tulisan ini terus diguna pakai oleh masyarakat akan datang. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.